Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi sambungan siri video saya menjelaskan buku saya Zikir Selepas Solat Antara Sunnah dan Bida'ah. Kita sekarang masuk ke dalam lafaz zikir yang ke-6 untuk dibaca selepas solat fardu. Yang ini surah Al-Ikhlas, yang ini membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Dalam video sebelum ini saya telah pun membacakan hadis-hadis yang menerangkan keutamaan ataupun fadilat surah-surah ini untuk dibaca baik selepas solat-solat fardu ataupun pada ketika yang lain. Dalam video ini saya akan memberi huraian ringkas ataupun tafsiran ringkas ke atas surah Al-Fatihah. Dalam video yang akan datang insya-Allah saya akan menjelaskan pula tafsiran ringkas surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Menyebut tentang tafsir surah Al-Ikhlas, saya alhamdulillah memiliki sebuah video lain yang merupakan kuliah saya di mana saya telah menjelaskan tafsiran surah Al-Ikhlas ini dengan panjang lebar sepanjang 1 jam 52 minit. Link bagi video tersebut dalam kotak description. Jadi bagi video ini insya-Allah saya tidak akan berbicara sepanjang itu. Saya akan cuba meringkaskannya ya. Baik, kita mulakan dengan ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Apakah peranan Qul di sini? Okey, kalau kita mentadabur ayat Quran, kalau kita tadabur ayat ini sudah tentu kita tertanya-tanya Qul, katakanlah, nak kata kepada siapa ni? Okey, kepada dua. Pertama, ayat-ayat Quran memang adalah untuk kita dakwahkan, kita sampaikan kepada orang lain. Tetapi apabila adanya ayat-ayat yang bermula ataupun surah yang bermula dengan Qul, ia adalah memiliki prioriti ataupun lebih patut kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi maksudnya di sini Qul, katakanlah kepada orang ramai, katakanlah kepada manusia semuanya, Allah ya Tuhan yang Maha Esa. Maknanya kita spread the message of Tauhid, kita sebar-sebarkan message Tauhid. Sebab kadang-kadang kita ni dalam rangka nak menerangkan tentang Islam, yang kita terangkan ialah, oh kalau lelaki kena sunat, oh yang perempuan kena pakai tudung, lepas tu kalau nak boleh poligami. Benda-benda gitu yang kita sampaikan, benda-benda begitu yang kita ceritakan kepada masyarakat. Padahal mesej paling penting yang kita kena sampai kepada masyarakat, apa yang menjadi dasar dalam Islam ialah mesej tauhid itu sendiri. Sebab itu ayat ini dimulakan dengan Qul. Allah mulakan dengan Qul, bererti katakanlah, maknanya katakan, sebarkan, sampaikan kepada masyarakat, termasuklah kepada umat Islam. Sebab kadang-kadang umat Islam ni terlalu disibukkan dengan hal-hal lain sehinggakan dalam perkara tauhid ini di antaranya mungkin tak ramai, harap-harapnya tak ramai, di antara mereka ada yang mengabaikan mesej tauhid ataupun perkara tauhid yang merupakan asas utama di dalam Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, Qul ini juga adalah beritahulah, katakanlah kepada diri sendiri. Kadang-kadang kita dengar seseorang itu pakai motivasi ke apa ke, tell yourself you can do it, tell yourself you are able to do it, katakanlah kepada diri anda, percayalah diri anda. Jadi Qul di sini ialah katakanlah kepada diri kita sendiri juga. Jangan hanya nak sebarkan mesej ini kepada orang lain, tetapi juga kepada diri sendiri tentang mesej tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita sendiri kadang-kadang, termasuk saya pun, terlupa tentang perkara ini. Kalau kita renung dalam video-video sebelum ini, banyak saya bicarakan tentang perkara tauhid ini, yang sepatutnya kita umat Islam memberi perhatian yang paling penting, beri perhatian mendalam tentang hal ini. Sebab mesej tauhid, sekali lagi saya ulangi, adalah mesej paling penting di dalam Islam. Tetapi bila kita dah sibuk sangat dengan hukum hakam, sibuk sangat dengan perkara-perkara lain yang sebenarnya penting juga, kita terlupa tentang mesej tauhid ini ya. Okey, jadi Qul huwallahu ahad, dialah Allah yang Maha Esa, yang Ahad, yang satu. Esa dari sudut apa ni? Esa dari sudut rububiyahnya, Esa dari sudut uluhiyahnya, Esa dari sudut asma wa sifat. Dan inilah yang disebut sebagai tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat.
Macam mana nak bezakan ya? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Okey, cara mudahnya rububiyah ini merujuk kepada perbuatan Allah. Jadi kita mengesakan Allah sebagai satu-satunya yang mencipta alam ini, satu-satunya yang mencipta kita ini, satu-satunya yang mentadbir alam ini, daripada perkara yang paling besar sehingga perkara yang paling kecil seperti daun yang jatuh daripada pokok, dan satu-satunya yang merezekikan kita dan sebagainya. Maka kita mentauhidkan Allah dari sudut ini. Okey, kalau tauhid uluhiyah pula apa? Mudah cerita, ia adalah perbuatan kita. Jika tadi tauhid rububiyah ialah perbuatan Allah, tauhid uluhiyah pula ialah perbuatan kita dalam rangka kita sebagai hamba beribadah, dalam rangka kita sebagai hamba menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini ada beberapa poin penting. Bagaimana kita hendak menyembah, bagaimana kita hendak beribadah kepada Allah, hanya Allah sahaja yang boleh mensyariatkan cara-cara untuk kita beribadah kepadanya, cara-cara untuk kita menyembahnya. Sebab itu sangat penting untuk kita menjauhi bid'ah. Apabila seseorang itu membuat bid'ah, dia beranggapan bahawa dia ini memiliki kuasa juga untuk mencipta cara beribadah kepada Allah. Padahal termasuklah tauhid uluhiyah ni ialah hanya Allah yang boleh mensyariatkan cara untuk kita menyembahnya, cara untuk kita beribadah kepadanya. Manusia tidak ada campur tangan langsung dalam hal ini. Ini yang pertama. Yang kedua ialah dalam rangka kita beribadah hanya kerana Allah. Ini masuk dalam bab keikhlasan. Dan ketiga, termasuk dalam tauhid uluhiyah ini ialah apabila kita beribadah direct kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak menggunakan orang tengah ataupun apa-apa sebagai perantara, melainkan apa yang Allah syariatkan, melainkan apa yang Allah bolehkan ya. Dalam hal ini apa yang masyhur ialah dalam bab berdoa. Doa ini sendiri adalah satu ibadah. Maka kita beribadah hanya kepada Allah, kita berdoa hanya kepada Allah dengan cara-cara yang Allah Subhanahu Wa Taala telah syariatkan di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara ibadah itu sendiri. Kita tak boleh buat cara doa sendiri-sendiri, doa beramai-ramai, doa berlagu, doa bernasyid, apa semua tu. Tak boleh buat semua tu. Sebab itu bukanlah cara doa yang disyariatkan. Kemudiannya kita berdoa ikhlas, bukan kita nak tunjuk, ambil gambar depan kamera, tunjuk apa begitu kan. Dan yang ketiga, kita berdoa direct kepada Allah. Jika ada perantara, ia adalah apa yang Allah SWT syariatkan. Seperti berdoa dengan perantara nama-nama dan sifat-sifatnya. Seperti contoh kedua, doa dengan perantara ataupun tawasul amal soleh yang telah kita lakukan. Dan yang ketiga ialah meminta orang soleh yang masih hidup untuk turut mendoakan kita. Adapun cara-cara lain Allah SWT tidak mensyariatkan. Kalau ada pun, ia adalah melalui hadis-hadis yang diperbicarakan, yang dibincangkan dari sudut sanad dan matan. Maka kita tinggalkan semua itu. Sebab termasuk tauhid uluhiyah kita ialah kita beribadah direct kepada Allah. Termasuklah tauhid uluhiyah ialah berdoa. Maka kita berdoa direct kepada Allah. Kita bukan seperti mana agama-agama lain di mana mereka berdoa dengan perantara ataupun melalui paderi-paderi mereka, dan orang-orang agamawan mereka itu ya. Alright. Kemudian dari yang ketiga ialah kita mentauhidkan Allah dari sudut asma wa sifat, dari sudut nama-namanya dan sifat-sifatnya. Di mana nama-nama tersebut, sifat-sifat tersebut Allah SWT khabarkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita mengenal Allah. Okay, supaya kita mengenal Allah. Nama-nama dan sifat-sifat ini kita faham, kita tahu maknanya, cuma kaifiatnya kita mentauhidkan Allah bahawa ia hanya layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ia ada kesamaan dengan makhluk, tetapi itu hanya dari sudut bahasa. Adapun kaifiatnya, ciri-cirinya bagaimana, ia hanyalah layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, baru-baru ini saya bincang tentang sifat kalam, yakni sifat berbicara bagi Allah. Maka Allah SWT boleh berbicara ya, dengan suara, dengan huruf, dengan bahasa, dengan cara yang layak bagi Allah. Dengan cara yang layak bagi Allah SWT. Bila kita mentauhidkan Allah dari sudut sifat kalamnya ini, maka tidak akan timbul persoalan,
Macam mana Allah berbicara? Macam mana Allah ada sifat kalam? Adakah dengan itu Allah ada kotak suara, ada lidah, ada bibir, ada sound wave yang keluar? Tak timbul soalan tersebut sebab kita mentauhidkan Allah dari hal ini, dari aspek tauhid asma wa sifat ini, di mana perkataan kalam berbicara itu mungkin sama dengan makhluk, kita faham maksudnya, tetapi kaifiatnya, ciri-cirinya bagaimana, itu hanyalah layak bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dengan mana-mana makhluknya. Jadi inilah 3 aspek apabila kita kata qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa dari sudut rububiyahnya, Maha Esa dari sudut uluhiyahnya, Maha Esa dari sudut asma wa sifat. Ini yang saya kata, kadang-kadang di kalangan umat Islam ada juga yang mungkin terlepas pandang dalam hal ini, kan, dari sudut rububiyahnya Allah yang mengaturkan semua tu. Tetapi di kalangan umat Islam ada juga yang masih percaya, oh saya lahir bulan Oktober maka itu Libra, yang ni lahir bulan Jun maka itu bintang Cancer, bintang apa. Jadi mereka masih percaya adanya sesuatu lain yang menguruskan nasib mereka, padahal sepatutnya hanya Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rabb yang menguruskan mereka tu, yang telah pun menulis takdir semuanya. Ini sebagai contoh ya. Kemudiannya masih ada lagi dari umat Islam yang percaya bad luck, good luck, apa semua tu kan. Padahal tidak ada bad luck, good luck, semuanya adalah di dalam kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini perkara-perkara yang boleh merosakkan tauhid rububiyah tersebut. Yang boleh merosakkan tauhid uluhiyah, macam saya sebut tadi, pertama ialah membuat bid'ah. Dia merasakan diri dia atau tok syekh dia ataupun guru dia ataupun ulama pilihan dia memiliki campur tangan untuk mensyariatkan cara terbaru, cara tersendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal jika benar dia mentauhidkan Allah di sudut uluhiyah ini, dia akan faham bahawa hanya Allah yang layak mensyariatkan cara-cara bagi kita seorang hamba beribadah kepadanya, menyembah kepadanya, bukan dengan orang-orang lain, meskipun serbannya besar, meskipun jambangnya kemas, meskipun biji tasbihnya laju saja begitu. Okay? Jadi ini perkara yang merosakkan tauhid uluhiyah. Termasuk juga perkara yang merosakkan tauhid uluhiyah ialah dalam bab doa. Doa ni satu amalan yang mudah. Dan kita ni selalu berdoa. Entah kenapa sebahagian orang dia tak mahu berdoa direct kepada Allah, tetapi dia hendak berdoa melalui makhluk. Ataupun dia berdoa terus. Bila berdoa terus kepada makhluk, ini disebut sebagai istighasah. Wahai Abdul Qadir Jilani, bantulah masalah aku ni. Bila kita tegur, kita patut berdoa pada Allah. Mereka boleh buat alasan, ya, saya yakin yang memakbulkan tu kepada Allah. Tapi saya doa pada Syekh Abdul Qadir Jilani. Kita pun macam mana tu? Kan? Dan juga apabila menggunakan perantara sebagai tawasul, kita berdoa direct kepada Allah. Jika hendak mengguna perantara, hendaklah ia dengan cara ataupun perantara yang diiktiraf, yang dibolehkan oleh Allah SWT melalui dalil-dalil yang jelas, bukan dalil-dalil yang sama-sama. Antaranya yang jelas ialah kita minta orang soleh yang masih hidup untuk turut mendoakan kita. Ada pun orang soleh yang sudah meninggal dunia, para nabi yang sudah meninggal dunia. Okey, jadi itu adalah sesuatu yang kita kata dalilnya diperselisihkan dari sudut sanad, dari sudut matan. Apa yang jelasnya Rasulullah SAW sendiri ketika masa hidupnya tidak berdoa dengan bertawasul kepada Nabi Musa kepada Nabi Ibrahim kepada Nabi Sulaiman kan. Tetapi hal ini tak masuk kepada syirik sebab seseorang itu masih lagi berdoa direct kepada Allah. Cuma dia menggunakan cara perantara yang kita kata tidak jelas, tidak sahih lagi soreh. Maka ia masuk dalam sesuatu yang bid'ah, cara berdoa yang baru yang tidak diajar oleh Al-Quran mahupun oleh sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita kaji seluruh Al-Quran, As-Sunnah, sangat banyak doa. Doa dalam Quran sendirilah, doa para malaikat, doa nabi-nabi, doa rasul-rasul, doa orang-orang soleh dalam Al-Quran itu sendiri. Tapi tak ada pun yang bertawasul dengan orang mati. Demikian juga Rasulullah SAW banyak mengajar kita doa, sama ada baginda sendiri yang baca atau baginda yang ajarkan, tetapi tidak ada yang bertawasul dengan yang sudah mati. Bila tak ada tu kita tak buat lah maksudnya. Tetapi mereka ni macam-macam alasan lah. Yelah, Nabi tak buat. Tapi Nabi tak kata tak. Nabi tak kata jangan buat. Tapi kalau mereka sendiri faham konsep tauhid ini,
daripada ayat yang sangat ringkas ni, Qul, tell yourself, Qul, tell others, Huwallahu ahad. Dialah Allah yang Maha Esa. Dan kita berdoa pun kita direct kepada Allah yang Maha Esa. Tak perlu kepada yang lain-lain tu. Okay, alright. Baik, kita masuk ke ayat yang kedua. Allahus Samad. Okay. Yang secara mudah, secara ringkasnya, Allah Samad ini, As-Samad ini Allah yang all independent. Allah tidak memerlukan kepada makhluknya. Allah tidak berhajat langsung kepada makhluknya. Sebaliknya, makhluknya lah yang sentiasa berhajat kepadanya. Di sini ada paling kurang dua pengajaran ya. Pertama, di kalangan para pecinta bid'ah ini, mereka suka bertanya soalan. Okey, kamu berkata Allah istawa alal arash. Allah ini beristawa atas arash. Kalau begitu, sebelum Allah mencipta arash, Allah di mana? Mereka tanya seperti itu. Okey, kalian berkata Allah fis sama, Allah di langit. Sebelum Allah cipta langit, Allah di mana? Okey. Padahal kalau mereka faham Allahus Samad, mereka akan tahu bahawa Allah ni tidak berhajat kepada makhluknya. Sehingga tak perlu timbul soalan sebelum ada arash, sebelum ada langit, Allah di mana? Sebab kita beriman, Allah SWT mengkhabarkan dirinya istawa alal arash, kita beriman kepadanya. Allah mengkhabarkan dirinya fis sama, kita beriman kepadanya. Kita tak pula berkata Allah berhajat kepada arash. Kita tak berkata Allah berhajat kepada langit sebab Allahus Samad, kan? Tapi mereka ni tak faham. Padahal ini antara surah yang paling awal dihafal sejak kecil. Bila kecil-kecil dulu kita hafal apa? Surah Al-Fatihah, surah Al-Khawthar dengan surah Al-Ikhlas ni kan. Kalau mereka faham Allahus Samad ni, mereka faham bahawa Allah tidak berhajat kepada arash, tidak berhajat kepada langit, sehingga tak perlu timbul soalan sebelum Allah mencipta arash, sebelum Allah mencipta langit, Allah di mana? Kan? Sebab itu para sahabat radhiyallahu anhum, mereka ni banyak bertanya soalan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apabila turunnya ayat berkenaan istawa alal arash, berkenaan Allah fis sama, mereka tak tanya sebab mereka faham Allahus Samad, Allah tidak berhajat pada makhluk. Arash dan langit ni makhluk. Tetapi Allah mengkhabarkan, Allah menyifati dirinya dengan sifat itu. Mereka hanya beriman kepadanya tanpa mereka berkata Allah berhajat kepada arash, tanpa mereka beriman ataupun berkeyakinan Allah berhajat kepada langit. Jadi mereka yang bertanya soalan itu sendiri menunjukkan mereka ni tak faham Allahus Samad. Allah bebas, tidak berhajat kepada mana-mana makhluknya. Okey, Allah tidak berhajat kepada mana-mana makhluknya, tak hajat langsung pun, tetapi makhluknya lah yang sentiasa berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini kalau ingat dalam video sebelum ini, saya ada ceritakan bila kita nak baca surah-surah perlindung, yakni surah Al-Falaq, surah An-Nas, kita tetap mulakan dengan surah Al-Ikhlas. Antaranya apa? Allahus Samad. Kita makhluk berhajat kepada Allah. Dalam konteks ini, kita sebagai makhluk berhajat, sangat berhajat kepada perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala daripada makhluknya yang jahat, daripada ahli sihir, daripada orang yang dengki apabila dia berdengki, daripada gangguan syaitan, daripada was-was syaitan semuanya. Jadi di sini pentingnya, kenapa? Sebelum kita nak baca surah Al-Falaq, surah An-Nas, kita tetap membaca surah Al-Ikhlas ini kerana kita sebagai makhluk sangat-sangat berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang ini menghajatkan perlindungan, pengawasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita baca surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Okey, ayat seterusnya, lam yalid wa lam yulad, tidak pula beranak dan tidak pula diperanakkan. Alright. Ini sesuatu yang penting ya, sebab dalam akidah kita ni, Allah ni tidaklah memiliki anak. Tetapi apabila ada satu penganut agama lain yang menyambut hari kelahiran anak Tuhan, yang mereka dakwa anak Tuhan, kita boleh pula wish kepada mereka itu Merry Christmas, selamat hari Natal. Bila ditegur, saya wish saja, taklah bermaksud saya pun memiliki akidah yang sama, taklah bermaksud saya ini turut serta dalam keyakinan mereka itu. Tetapi dalam rangka kamu wish itu sendiri, kamu mengucapkan selamat itu sendiri, dalamnya sudah ada pengiktirafan terhadap sesuatu yang mungkar. Saya bagi contoh lain. Kamu nampak ada orang duk malam-malam sembunyi-sembunyi kan?
Tanya, kamu nak buat apa? Oh, saya nak pergi mencuri rumah tu. Okey, selamat mencuri. Saya tak curi, tapi saya nak wish dia selamat mencuri. Okey ke tak okey tu? Kan? Bererti kita ni secara tidak langsung mengiktiraf perbuatannya tu nak pergi mencuri. Nampak orang lain pula, kau nak buat apa tu? Oh, aku nak pergi ambil rasuah ni. Okey, selamat berasuah, selamat merasuah. Saya wish saja. Saya tak ambil rasuah, saya wish saja. Takkan pelik tu? Kamu nak pergi mana? Oh, saya nak pergi Genting Highland, nak berjudi ni, saya bawa RM10,000 ni. Okey, saya selamat berjudi. Saya tak berjudi, tapi saya wish saja selamat berjudi. Nampak tak tu? Jadi sama juga bila kita ni ada akidah, ada iktikad, ada keyakinan bahawa lam yalid walam yulad ataupun dia tidak beranak. Okey, tapi at the same time kita contradict dengan keyakinan itu, selamat hari Natal, selamat menyambut hari kelahiran anak Tuhan. Sebab kita Muslim, especially definisi iman di sisi ahli sunnah wal jamaah berdasarkan manhaj salafus soleh, iman itu ialah apa yang ada dalam hati, keyakinan dalam hati yang dibuktikan melalui lisan dan perbuatan. Okey, hati kita berkeyakinan bahawa Allah tidak memiliki anak, tapi lisan kita pula boleh wish, selamat menyambut hari kelahiran anak Tuhan. Kan? Kita berkeyakinan bahawa mencuri itu salah, rasuah itu salah, berjudi itu salah, minum arak itu salah. Tapi lisan kita pula selamat mencuri, selamat merasuah, selamat pergi berjudi, selamat pergi minum di kelab malam. Takkan kontradik di situ. Jadi ini sangat penting. Bila seseorang itu benar-benar menghayati surah Al-Ikhlas ini, dia tidak akan wish Merry Christmas. Walaupun saya tak faham orang ulama lain kata itu ini. Tak. Kita okey lah, saya bagi contoh lain kan. Orang Nasrani ada tak pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada tak pada zaman sahabat? Ada tak pada zaman tabi'in? Ada tak pada zaman tabi'in? Di antara mereka ada yang memusuhi Islam, di antara mereka ada yang berdamai. Tetapi terhadap yang berdamai itu sendiri, pernah tak Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in wish mereka untuk hari perayaan mereka itu? Ada ke tidak? Tak adakah? Padahal Rasulullah SAW ni sangat-sangat ingin mendakwah kepada mereka. Sangat-sangat ingin menjalinkan hubungan yang baik kepada mereka dalam rangka untuk mendakwah mereka kepada Islam. Demikian juga para sahabat, tabi'in, generasi salafus soleh, bila Islam sudah pun berkembang, mereka sangat-sangat ingin mendakwahkan Islam. Sangat-sangat dalam cara, salah satu rangka berdakwah itu ialah adanya hubungan yang baik. Tetapi hubungan yang baik itu tidaklah pula menjejaskan fundamental ataupun asas Islam. Jangan sampai mengorbankan asas tersebut semata-mata atas alasan ingin menjalinkan hubungan yang baik. Kan? Oh, hati kami berkeyakinan sedemikian, tapi lisan cakap lain. Ni macam mana ni? Tak boleh begitu. Hati kita beriman lam yalid, mulut pun sama. Jangan hati tu lam yalid selalu baca, tapi mulut boleh pula wish. Di sini tidak timbul mereka yang ekstrim, mereka yang bersederhana, mereka yang tegas, mereka yang longgar. Kita kata dalam hal akidah kita tegas. Dalam hal hukum fiqh, yang itu kita boleh nak bersifat toleran ke, nak bersifat bermudah-mudahan ke. Okey, dan juga tidak pula diperanakkan, maknanya tidak ada ibu bapa. Sebab kalau kita mengkaji agama-agama lain, Tuhan mereka ni sama ada anak ataupun ada ibu bapa, ataupun kedua-duanya. Okey, jadi ayat ini ataupun surah ni, surah Al-Ikhlas ni juga boleh juga dijadikan sebagai yardstick, kayu ukur, okey, untuk untuk membezakan antara Allah yang kita beriman kepadanya dengan Tuhan-Tuhan lain. Sebab ada pihak-pihak yang berkata, Tuhan ni semua sama saja. Kan? Tak. Tuhan kami ahad. Tuhan kamu ada berapa ramai? Okey. Tuhan kami tidak berhajat pada makhluk. Tapi Tuhan kamu berhajat pada makhluk. Kamulah kena bawa buah oren lah. Kamulah kena menghiaskannya lah. Kamulah yang kena memahatnya lah. Kamulah kena menghiaskannya lah. Kamulah yang kena meletak bumbung ke atasnya lah. Maknanya Tuhan kamu berhajat pada makhluk. Tuhan kami tak berhajat pada makhluk. Okey, Tuhan kamu sama ada anak atau ada ibu bapa atau ada kedua-duanya sekali. Tuhan kami tak ada. Okey. Dan sambung kepada ayat yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun, sesuatu apa pun yang setara dengannya. Yang keempat ni pun penting. Bila kita dah faham ayat yang keempat ni,
Bila kita membaca mana-mana ayat lain ataupun hadis-hadis lain yang menerangkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, tak timbul dalam kepala kita ni bahawa itu sama dengan makhluk. Sebab daripada awal lagi, daripada kecil lagi. Saya kalau dulu, macam saya kata tadi, mula-mula dulu, yang mula-mula dihafal surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, surah An-Nah, surah Al-Kawthar, Inna A'tainakal Kawthar kan. Jadi daripada awal lagi, kita dah tahu bahawa tak ada apa-apa walau apa pun yang sama dengan Allah. Jadi bila kita baca hadis sebagai contoh kan, bahawa Allah turun ke langit ke bawah, langit yang terbawah pada baki 1/3 malam, Allah tidak sama dengan mana-mana makhluknya. Tak timbul persoalan, macam tu Allah turun macam turun tangga je. Tak boleh ni, kita kena takwil. Itu yang jadi kacaunya tu, sebab entah kenapa mereka ni tak pakai ayat keempat ni sebagai asas untuk memahami ayat-ayat dan hadis-hadis lain yang menerangkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Lalu bila mereka baca sifat Allah, contoh ayat Quran, Allah mencipta Adam dengan kedua tangannya. Macam mana tu? Mula dia orang fikir lain-lain. Padahal, kalau sudah faham ayat keempat ini dengan sebaik-baiknya, tak akan timbul persoalan-persoalan seperti itu. Macam tadi saya bagi contoh kalam. Bila sudah faham bahawa Allah ini walam yakul lahu kufuwan ahad, maka cara Allah berbicara itu tak sama dengan makhluk, tak timbul soalan, sehingga dengan itu perlu dibezakan kalam nafsi, kalam lafzi, kalam hakiki. Al-Quran itu macam adalah saya buat video mengkritik Kiai Nur Hidayat kan, dalam hal Al-Quran bukan makhluk tetapi makhluk. Okay? Dia sendiri tak yakin dengan akidah tersebut, sehingga dia yang sendiri kena pusing-pusing cerita. Padahal bila kita yakin, macam bila saya sendiri dan tuan-tuan dan puan-puan semua, kita yakin dengan akidah yang berdasarkan manhaj salafus soleh, kita akan jelaskan dengan direct. Macam yang alhamdulillah yang saya buat sekarang ni, kita jelaskan dengan direct. Tak perlu kita sendiri main hide and seek, sembunyi-sembunyi sampai kalau orang dengar pun kita macam, biar dia ni cerita macam mana ni kan. Demikian juga macam tadi saya kata bahawa surah Al-Ikhlas ni adalah kayu ukur, penanda aras untuk dibanding Tuhan-Tuhan lain. Sebab sekarang ni ada yang kata Tuhan semua sama. Tak, Tuhan kami walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan kamu masih boleh lagi kamu lukis lah, masih boleh lagi kamu pahat lah, masih lagi boleh ada image lah. Tuhan kami tak ada semua-semua tu. Okey, jadi ini pentingnya dalam ayat yang keempat ini, walam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, sudah hampir pun setengah jam. Saya janji nak buat tafsiran surah Al-Ikhlas ini dengan lebih ringkas. Moga-moga dengan tafsiran ringkas, huraian ringkas ini, setiap kali kita membacanya sebagai zikir selepas solat fardu, sebagai zikir apabila hendak tidur, ataupun zikir secara umum kita baca dengan penuh penghayatan. Dan yang pentingnya, perkataan kul di permulaan ayat ini, kul huwallahu ahad, kita sebarkan mesej ni pada orang lain. Macam saya kata, kadang-kadang mesej Islam yang kita sampaikan itu ialah benda-benda lain yang sebenarnya secondary ataupun level ketiga, keempat kepentingannya. Mesej yang paling penting kita perlu sampaikan ialah mesej tauhid kepada orang ramai, kepada sahabat-sahabat kita yang bukan Islam, dan juga kepada sahabat-sahabat kita yang Islam, kepada saudara mara kita yang Islam. Sebab semua orang saya garanti hafal kul huwallahu ahad ni sampai akhir. 4 ayat ni semua hafal. Tapi apakah dalam kehidupan mereka, apakah dalam keyakinan mereka itu benar-benar mereka mempraktikkan, benar-benar mereka keyakinan dalam hati itu sama dengan lisan dan perbuatan, dengan apa yang mereka hafal daripada surah Al-Ikhlas ini ya. Dan penting sekali lagi ialah kul itu juga beritahulah kepada diri kita sendiri. Tell yourself bahawa Allahu Ahad. Cuba kita semak keyakinan kita, cuba kita semak amalan kita. Ada tak dalam perkara-perkara itu, dalam itu perkara-perkara yang merosakkan kemurnian tauhid, merosakkan kesucian tauhid tersebut. Hendaklah kita mentauhidkan Allah dengan sepenuhnya. Jangan ada perkara-perkara yang mencemari kemurnian tauhid tersebut. Baik, kita jumpa lagi insya-Allah dalam video lain, huraian ringkas, tafsiran ringkas kepada surah Al-Falaq dan surah An-Nas juga ya, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.